Jadi bi'an mumayyizah. Dia kat sini bi'an ni, dia bukan nak bagi taswir kepada mubtadi'ah, nak bagi taswir kepada mumayyizah. Taswir ni ataupun syarat-syarat ni sama ada dia mumayyizah yang mana? Dia mumayyizah yang mu'tadah ke mubtadi'ah ke, sama, tak ada beza. Kalau dia mumayyizah, dia mu'tadah ke, dia mubtadi'ah ke, dia punya cara selesai hukum sama, tak ada beza langsung. Faham? Sama, cara selesai hukum dia sama, tidak ada beza. Jadi hafal apakah surah mumayyizah. Tutup Mumayyizah bi ba li taswir. Mumayyizah ialah apa? Bi antara qawiyan wa dha'ifan. Wa dhalika musawwarun, yang dikatakan mumayyizah itu digambarkan seperti berikut, iaitu bi antara, bahawasanya melihat ia wanita itu di antara, maksudnya wanita itu boleh melihat darah yang qawi dan yang dhaif. bukan boleh melihat, tak ada boleh. Dengan bahawasanya wanita itu melihat darah yang qawi dan juga dhaif. Perempuan ni nak kata mumayyizah ni, syarat dia paling basic, warna dia mesti kena lebih daripada satu. Warna darah dia yang keluar tu mesti kena lebih daripada satu warna. Dia ada 5 warna darah. Kalau darah dia keluar satu je warna apa pun, maka itu memang dia bukan mumayyizah. Syarat asas dia mesti melihat darah lebih daripada satu warna. Bila darah ni dia ada warna, dia ada sifat. Dia ada 5 warna dan dia ada 5 sifat. Dia melihat warna. Kalau dia lihat satu warna tapi sifat lain-lain, itu pun dikira berbeza juga. Faham tak? Kalau dia melihat warna yang berbeza-beza, maka confirm dia adalah mumayyizah. Kalau warna sama je, itu memang bukan mumayyizah. Kecuali kalau sifat dia berbeza. Warna sama tapi sifat dia beza. Sifat tu ialah pekat, cair, busuk, hanyir. Yang ni busuk, ini kurang. Itu dia panggil sifat. Warna dia ada 5 warna bagi warna darah. Sebab itu dhaif tu bukan terjemah cair. Pekat pun boleh dipanggil dhaif. Contohnya hitam pekat dengan merah pekat. Pekat tu maksudnya likat. Jadi merah ni dikira dhaif, hitam tu dikira qawi. Faham? Dia ada martabat warna. Yang disebut lemah itu bila martabat nombor 2, dia ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu paling atas. Kalau ada martabat nombor 5 dan 4, maksudnya ada darah hitam dengan darah merah pekat, maka darah hitam kuat, darah merah dikira lemah. Faham? Walaupun pekat juga. Kalau ada warna kuning dengan warna keruh, kuning ni nombor 2, keruh tu nombor las, maka warna kuning dikira kuat, warna keruh dikira lemah. Faham? Okey, seterusnya Ad-dha'ifu istihadatu. mumayyizah dia punya hukum senang je. Mumayyizah hukum dia senang. Kalau kita dah pasti perempuan ni mumayyizah, hukum dia senang. Hukum dia macam mana? Darah lemah adalah suci, darah kuat adalah haid. Bas. Itu je cara hukum ni. Darah lemah adalah dikira suci, darah kuat dikira haid. Seterusnya kita bagi contoh nanti. Seterusnya, maka yang dhaif itu ialah istihadah dan wal qawiyyu haidun illa yanqus an tapi perlu meraihkan syarat-syarat ni.
ia akan dihukumkan seperti ini, dia akan dikira mumayyizah, tapi dengan syarat-syarat berikut. Inilah syaratnya. Kalau diasingkan kita tulis tajuk dia syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz, ataupun syarat-syarat yang dengannya perempuan dihukum sebagai mumayyizah. Bila perempuan tu dihukum sebagai mumayyizah, hukumnya apa? Darah kuat adalah haid, darah lemah adalah suci. Faham? Kalau dalam keadaan normal, perempuan dikira suci bila tak keluar darah kan. Bila keluar darah kira haid. Itu normal. Kalau tak normal, darah dia keluar sebulan, tak ada yang tak keluar. Macam mana kita nak tahu yang sebulan tu mana satu dikira suci, mana satu dikira haid? Sekiranya cukup syarat yang akan kita baca ni, contohnya cukup syarat lah, kita hukum dia mumayyizah. Check lah berapa hari yang dia keluar darah lemah tu. 15 hari. Maka 15 hari tu suci. Berapa hari yang keluar darah kuat? 15 hari juga. Maka 15 hari tu adalah haid. Faham? Dan seterusnya. Tengok apa syarat dia. Dia syarat dalam kitab dia tulis 3. Ada lagi 1, 4. Dan yang kuat itu ialah haid sekiranya tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Syarat pertama, darah kuat dia punya keluar dia tak kurang daripada 24 jam. Darah kuat tu dia punya keluar dia tak boleh kurang daripada 24 jam sekurang-kurang haid. Lagi? Dan dia tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Dan dia tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Darah yang kuat itu dia punya keluar dia tidak melebihi sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Syarat kedua. Syarat ketiga, wala naqasat da'ifu an aqallit tuhur. Dan yang dhaif itu tidak kurang daripada sekurang-kurang suci. Darah lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci, iaitu darah lemah tu minima dia mesti 15 hari. Dia tak boleh kurang 15 hari. Kalau kurang, maka automatik dia bukan mumayyizah. Bila dia bukan mumayyizah, macam mana cara nak hukum dia? Ada cara lain. Faham? Cara dia lain. Itu nanti. Sekarang ni kita nak tahu mumayyizah dulu. Mubtadi'atan la mumayyizatan. Nanti dia akan terangkan mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah ni macam mana cara nak menyelesaikan dia punya cerita dia. Yang mumayyizah dulu. Mumayyizah. Sebab tu kalau perempuan tu dia kata darah dia keluar lebih 15 hari, maka kalau yang tanya tu makcik, janganlah tanya makcik mubtadi'ah ke muqtadah. Secara umumnya dia muqtadah lah, takkan baru keluar haid pun. Faham? Kalau yang tanya tu kadang-kadang bukan dia tanya, ayah dia tanya ke mak dia tanya, kita tanyalah anak dia tu pertama kali keluar darah ke, ataupun dah pernah keluar darah. Okey, dah pernah keluar darah ataupun belum pernah, maka dia mubtadi'ah. Kemudian darah tu keluar macam mana? Ingat tak warna dia? Warna ni warna, ingat tak warna dia? Contohnya dia kata ingat. Warna apa? Dia kata satu warna je, hitam je sampai habis. 30 hari tu semua hitam. Contoh. Ataupun dia kata merah je, ataupun kuning je. Faham? Itu confirm dia bukan mumayyizah, sebab satu warna. Ataupun dia kata dia tak ingat langsung warna. Dia ingatlah warna tu. Warna tu adalah warna lain-lain, tapi dia tak ingat langsung. Sebab dia tak ambil kisah sangatlah tentang warna tu. Satu, benda tu pertama kali, jadi dia tak rasa penting untuk tahu berapa hari keluar warna ni, berapa hari keluar warna ni, tak ambil tahu sangat. Dia tak ingat. So bila dia tak ingat, kita hukum dia macam apa? Macam darah dia keluar satu warna juga. Faham? Maksudnya kita akan hukum dia mumayyizah juga. Kita akan hukum dia ghairu mumayyizah juga. Yang akan hukum mumayyizah ni bila diingat. Okey, diingat, dia kata diingat. Sebelum dia ingat, sebelum kita hukum yang dia ingat tu sebagai mumayyizah, kita kena tanya dulu, okey, dia keluar macam mana? Dia keluar semua sekali berapa hari? Semua sekali 30 hari. Faham?
Semua sekali 30 hari. Tulis semua sekali 30. Tulis 30. Tulis kat tengah. Cik Adik. Tulis nombor 30 aja. Tulis besar sikit. Tak payah. Hari tak payah. Memang maksudnya hari. Hari tu buang H tu. Dia hour pula ingat. 30 memang hari lah maksud dia. 30 hari. Jadi 30 hari tu buat garisan bawah dia. Garis panjang. Garis melintang. Garis melintang. Lepas tu 30 hari. Macam mana keluar darah? Dia kata 7 hari pertama hitam. Baki tu semua merah. Macam tu dia punya cerita dia. 7 hari pertama hitam. Yang baki semua merah. Baki maksudnya 23 hari. Jadi buat garis 2. Padam balik garisan 2 tu. Buat satu sebelah sini, belah kiri, belah 3, garis 2. 2 bertindan. Garis 2 bertindan. Tak payahlah jarang sangat, rapat je. 2 bertindan rapat. Ayo. Satu lagi garis 1 je. Janganlah jauh sangat. Sebelah dia je. Sebelah dia. Okey. Tulis. Tulis bawah dia 7. Bawah yang bertindan tu 7. Bawah yang 27. Jadi ini dia punya surah dia. Ini surah ni. Jadi kalau soalan, kadang kita tanya soalan pakai kod macam ni lah. Maknanya perempuan tu jumlah hari 30. 30 tu agihan dia macam mana? Agihan dia macam bawah tu. 7, 23. Faham? Garis 2 tu menunjukkan darah tu darah kuat. Faham? 7 atas garis 7 kan 2 garis. Maka dan nombor 7 tu ada 2 garis menunjukkan 7 tu adalah 7 hari darah kuat. Garis 2 kuat. Faham? 23 hari garis 1 darah lemah. Itu dia punya surah dia. Ini dia punya surah dia. Setelah kita tengok surah ni, dia ni kategori mana? Kita cek dulu syarat. Jadi kita akan cek syarat tamyiz. Okay, syarat pertama, darah kuat tidak kurang daripada 24 jam. Cukup tak kat sini? Dalam surah ni cukup tak syarat? Cukup? Cukup ke tak? Sebab apa cukup? Sebab 7 kan. Yang tu 24 jam, ni dah lebih. Cukup. Habis. Okey, syarat pertama dah cukup. Syarat kedua, darah kuat tidak lebih 15 hari. Cukup tak? Cukup. Tak lebih kan? Sebab dia 7 hari. Cukup. Syarat ketiga, darah lemah tidak kurang 15 hari. Cukup. Cukup. Sebab dia 23 hari. Sekarang ni kita dah kenal pasti perempuan ni situasi dia adalah mubtadi'ah, mumayyizah. Bas. Setelah kita tahu je dia punya hukum dia, kita dah tahu surah dia ataupun dia ni masuk dalam bawah bahagian mana, terus kita tahu hukum dia. Baru kita belajar tadi, kalau perempuan itu mumayyizah, mubtadi'ah, mumayyizah, hukum dia ialah yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Habis. Itulah jawapannya. Bagilah jawapan. Faham? Jadi jawapan dia tulis kat bawah. Bawah nombor 7 tulis dengan pen biru. Jadi ini soalan dia. Kita bagi surah. Okey, apa jawapan dia? Maka jawapan dia 7 tu H.
H 23 IST. IST. Faham? Bas, itulah jawapan. Nampak kan macam mana step untuk kita hukum. Dapatkan surah, kemudian hukum. Dah surah. Hai, insyaAllah. Habis. Sekarang ni perempuan ni dia sebenarnya tak habis lagi. Dia kata dia keluar darah 30 hari. Dia tanya soalan ni bila ni? Dia tanya soalan dia keluar darah 30 hari tu bila? Ada jawapan tak habis lagi tak? Sekarang ni kita dah tahu dah. Inilah dia punya jawapan. Dia tanya soalan ni setelah dah berlaku 30 hari ni, kan? Barulah dia tanya, hari tu saya 30 hari. Ataupun dia ingat masa first time dia keluar darah. Masa dia keluar darah 30 hari tu, lepas hari ke-15 dia buat apa? Dia tanya soalan ni lepas dah habis 30 hari dah. Betul tak? Takkan dia tanya pada hari ke-17? Mungkin dia tanya. Dia tanya ni hari ke berapa dia tanya? Mungkin ke dia tanya pada hari ke-16, 17, 18? Mungkin ke? Tak mungkin lah. Sebab dia kata dia dah keluar darah 30 hari. Maksudnya dah berlalu, benda tu dah berlalu, baru dia tanya. Sekarang ni, selama sebulan tu dia buat apa? Kita nak tanya tentang solat dia. Solat lah. Kalau bulan puasa, tentang puasa dia. Kita andaikan tak adalah puasa, solat dia. Contohlah dia ni, dia tak tahu. Dia duk hafal darah, kalau keluar darah haid. Jadi dia bantai sepanjang-panjang sebulan tu tak semayang. Contoh lah. Sepanjang-panjang sebulan tu dia tak semayang, dia ingat haid semua. Faham? Ataupun dia sangka macam ni. Dia kata haid 15 hari. Jadi dia buat macam mana? Lepas je hari 15 tu dia terus mandi. Itu yang dia buat. Faham? Dia tak tahu lagi hukum macam ni. Kita ambil dua surah. Jadi masa perempuan ni tanya soalan, memang kita akan andaikan benda ni dah berlalu. Dan bila dia tanya soalan, maknanya dia tak reti lah nak kena buat apa. Kita ambil surah pertama. Dia selama sebulan tu dia tak semayang sebab dia ingat keluar darah ni ke haid. Sekarang ni dia dah tahu, kita dah tahu dia punya jawapan dia macam ni. Macam ni jawapan dia. Okey, sekarang ni berapa hari sembahyang yang dia kena qada? Berapa hari sembahyang yang dia kena qada? Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? 23 hari. 23 hari. Faham? Dia tak semayang sebulan. Dia tak semayang sebulan kan? Setelah kita tahu dia punya jawapan ni macam ni, dia kena qada semayang berapa hari? Berapa? 23. Sebab 23 hari itu suci. Bila 23 hari itu suci, dia tak semayang, maknanya semayang tu kena qada. Faham? Jadi bersama dengan tu, kena bagi juga jawapan berapa hari sembahyang dia kena qada. Tulis kat tepi tu. Tulis QS. Tulis kat tepi 30 tu belah kanan. Tulis QS. QS, qada solat, sama dengan 23 hari. Ini kita tengok pun tahulah logik dia. 23 hari. Qada puasa berapa hari? Qada puasa. Katakanlah ini bulan Ramadan. Dia lantak tak puasa selama bulan. Faham? Dia kata haid. Dia kena qada berapa hari? Cuba kita. Bukan 23 hari. Bukan 7 hari.
Berapa hari kena qada? Berapa hari? Siapa ada jawapan lain? Dia kena qada berapa hari semayang? Apa? Puasa. Sayang pula. Berapa hari? 30. Betul tak? Sebab haid ke, suci ke, semua kena qada kan. Dia tak puasa langsung. Maka 30 lah. Betul tak? 30 dia kena qada. Tapi ini dalam surah yang macam kita sebut tadi lah. Tapi kalau kita ada satu lagi surah lagi, perempuan tu lepas je hari ke, cukup je 15, dia terus mandi. Darah keluar, dia kata istihadah. Benda tu berlanjutan sampailah hari ke-30. Dia semayang. Maksudnya dia semayang, dia buat macam orang istihadah. Lepas tu baru dia tanya. Bas, cukup. Baru dia tanya soal